اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Wahai Allah, dengarkanlah rintihan kami, rindu Nabi. Semua hamba-Mu sayangkannya, kami cinta kasih padanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kekasih-Mu sangat sempurna, sifat terpuji dalam dirinya, walau tak pernah bersua muka, namun kami tetap cinta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kurniakanlah syafaatnya kepada kami. Semoga kita bersamanya kekal bahagia akhirat sana. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Jom Kenal Surah edisi yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Okey, alhamdulillah, syukur nikmat. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, alhamdulillah kan. Alhamdulillah, alhamdulillah. Syukur kita diberikan nafas, syukur kita diberikan keizinan, syukur kita diberikan kelapangan untuk bersama-sama pada pagi ini.
Waalaikumsalam pada yang memberi salam. Audio saya okey kan? Audio saya okey? Cun? Alhamdulillah. Okey baik, tuan-tuan dan puan. Saya masih lagi, orang kata live ni dia rasa macam, mana tuan-tuan dan puan ni? Saya tak nampak. Jadi tuan-tuan dan puan rajinkan komen. Saya takut saya terhilang panduan. Okey, InsyaAllah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan, syukur sebenarnya. Tak sangka kan, tak sangka, daripada mengaji direhatkan, dan kita dah start kita punya perjalanan untuk Jom Kenal Surah ni. Ini adalah first time tuan-tuan dan puan, ini adalah first time. Sebelum ni kita dah buat Jom Kenal Surah Al-Mulk, and then kita dah buat Jom Kenal Surah Fatihah. Dan alhamdulillah kita dah start dengan refleksi one on one, and then kita sambung kepada surah Al-A'la, and then kita terus kepada surah Asy-Syarh, and then kita pergi kepada surah Al-Lail semalam. Hari ni kita nak pergi lihat kepada surah At-Tin. Hari ni kita nak pergi lihat kepada surah At-Tin. Okey. Semat pula. Ini memang pakaian kerja. Okey. Ini memang pakaian kerja. Tak ada smart mana pun. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah. So 37 orang yang memandang, komen sikit hi ke, assalamualaikum ke, saya nak tengok siapa yang ada pada pagi ni. Tuan-tuan dan puan bersiaran daripada mana? Saya daripada Ipoh, okey. Ini di office, studio Izzy Ngaji, iaitu di Ampang, Ipoh, okey. Kita ada Fatimah Aris, Puan Fatimah Aris, Puan Zanaria, Puan Zuraida, Puan Nani, Puan Ishan, Puan Aisyah, Puan Rohaya, Puan Nuraini, Puan Rusna, siapa lagi ada ni? Puan Nohaida, Puan Ruslah, Puan Nokia Kasim, Puan Nodiana, Puan Nomina, Puan Rostina, Puan Asma, alhamdulillah. Puan Mohini, maaf Cik Ifan tak kuat line. Allahuakbar. Moga dipermudahkan insya-Allah. Siapa lagi? Puan Safiah. Saya baru nak kata di mana Puan Safiah ni? Kan? Puan Zilha, Puan Roswati, alhamdulillah. Ramai ni. Ada nama yang saya kenal, ada nama yang saya mungkin tak pernah berhubung dengan tuan-tuan dan puan, sebab saya bukan yang kendalikan mengaji. Ustaz Adi mesti kenal kan? Okey. Ada yang daripada Sarawak. Fauziah pula. Puan, mana tadi namanya? Puan Nolia. Laju pula komen ni. Puan Rozina daripada Sabah. Alhamdulillah. Cantik pasu tu ni. Alhamdulillah. Ini wife saya yang suruh letak ni. Dia kata ni, nampak lawa sikit. Macam tu. Kan? Okey. Daripada Melaka. Okey. Daripada Kodiang, Kedah. Puan Hasna. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan dan puan. Hari ni kita nak belajar surah At-Tin. Surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun. Wa-turis sinin. Wa hadzal baladil amin. Hari ni kita nak tengok surah At-Tin. InsyaAllah. Jom. Sudah bersedia? Kalau tuan-tuan dan puan sudah bersedia, komenkan. Sedia, 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 sedia. Semangat sikit pagi ni insyaAllah. Kita semangat sikit. Sebab esok dah Encik Elmi punya last part. Lusa pula hari Jumaat, saya punya pula last part. Okey? Okey, Puan Orang Mahmud tanya, hidup ke mati ni? Hidup, hidup. Hidup. Selagi mana saya siram dia hidup lah. Lidah buaya. Okey, alhamdulillah semua dah sedia. Cun. Maaf sekejap Dia tak bertukar pula. Tukar balik. Okey. Jom kita tengok kepada nota kita. Okey, siapa yang tertanya-tanya? Siapa yang first time? Okey, tertanya-tanya, mana dapat nota ni Cik Ifan? Kena join group nota refleksi. Sebab Jom Kenal Surah ni dia tak akan berhenti dekat sini tuan-tuan. Dia tak akan berhenti dekat sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi selepas ni. Kita ada surah-surah yang kita tak cover. Surah-surah yang best insya-Allah. Antaranya surah Duha. Lepas tu surah apa lagi yang kita tak cover? Surah 3 Kul. Apa lagi kita tak cover? Surah Al-Kafirun. Surah apa tu? Surah yang best juga untuk kita pelajari. Surah Al-Masad. Nampak tak? Banyak surah-surah yang dalam juzuk 30 yang banyak lagi kita tak cover. Jadi tuan-tuan puan, get ready je masuk dalam nota refleksi. Yes,
Ada yang program yang berbayar, ada program yang percuma. Tapi tuan-tuan dan puan stay je, jangan left. Sebab saya dah nampak ada few yang left. Jangan left. InsyaAllah kami susun untuk kita dapat manfaat yang sebaiknya. Untuk kita pelajari Al-Quran, untuk kita dapat manfaat yang sebaiknya. Surah Sajadah. Surah Sajadah dah ada dah dalam program kami. Dah ada. InsyaAllah akan datang. Nanti je. Okey? Nantikan. Okey, baik. Jom. Tanpa buang masa, jom kita pergi kepada pengenalan surah At-Tin. Kalau kita sebut je surah At-Tin, kita mesti tahu apa dia. Dia adalah mesti berkait dengan buah tin. Gitu. Okey, jom kita pergi satu persatu. Okey, baik. Okey, dah ready? Ha, saya minta satu je kepada tuan-tuan dan puan. Oh maaf, kita tak mulakan lagi dengan umur kitab. Jom sama-sama untuk mendapat keberkatan pada pagi ini insya-Allah. Kita mulakan dengan umur kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wasallim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghitsu. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. InsyaAllah moga Allah lapangkan dan pemudahkan segala urusan kita insyaAllah. Baik, jom kita tengok kepada info surah. Benda yang basic sekali. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan, jom kita tengok. Status dia adalah status apa? Dia adalah status surah Makiyah. Ini kalau buat pop quiz ni, surah Makiyah surah apa tuan-tuan dan puan? Tuliskan dekat ruangan komen. Saya sambung dulu. Surah Makiyah surah apa? Ha, Okey. So jumlah ayat dia 8. Sama tak macam surah Asy-Syarah itu? Sama. Jumlah kalimah dia 29. Jumlah huruf dia adalah 103. Okey. Dapat? Simple je. Nak hafal pun boleh. Nak tak hafal pun boleh. Okey. Nak hafal yang paling mudah adalah dia adalah surah Makiyah. Dia ada 8 ayat. Okey. Macam saya sebutkan sebelum ni, jumlah kalimah dan jumlah huruf ni, dia mungkin ada perbezaan ataupun ah orang kata berbezalah, berbeza dengan pendapat-pendapat yang lain. Okey? Ada yang dah jawab dah. Surah yang diturunkan di Mekah, surah yang diturunkan sebelum hijrah. Yes, betul. Okey? Tak, dia highlight dia adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Bukan saja di Mekah saja. Boleh jadi di kawasan sekeliling. Di Afsah ke, di Mina ke. Okey? Ah, Jom kita sambung. Yang kedua adalah susunan di dalam mushaf. Susunan di dalam mushaf. Yang ni saya terlupa untuk tambah. Sebenarnya kita boleh tambah ni. Nanti Encik Ilmi pun boleh alert lah dengan benda ni. Kita boleh tambah. Dia adalah surah yang ke berapa dalam mushaf? Dia adalah surah yang ke 90. Berapa? 90? 95. Okey. Apa surah sebelum dia? Adalah surah Aisyah. Susunan dia macam ni. Surah Duha dulu. Lepas tu surah Aisyah. Lepas tu surah At-Tin. Lepas tu baru surah yang menjadi wahyu yang pertama. Surah Al-A'laq. Okey? Okey, dapat. Jadi surah sebelum dia adalah surah Aisyah. Muka surat adalah muka surat 597. Juzuk yang ke-30. Dia tak lari tuan-tuan dan puan. Dalam Jom Kenal Surah edisi Ramadan ni, kita tak lari. Kita memang nak fokus pada juzuk 30. Okey. Susunan turutan penurunan. Okey, susunan turutan penurunan ni adalah
turutan yang diturunkan oleh malaikat Jibril lah kepada baginda. Senang cerita dia adalah turutan turutan apa? Turutan wahyu. Dia adalah surah yang ke-28. Siapa yang first time dengar, apabila kita dengar pasal turutan penurunan ini, dia bukannya semestinya habis satu surah. Okey? Dia bukan semestinya habis satu surah. Kita ambil contoh, okey? Surah Al-Alaq, okey? Dia adalah surah yang dia adalah surah yang pertama, dia adalah wahyu yang pertama, tapi okey, dia adalah maaf, tapi adakah surah Al-Alaq ini turun satu surah penuh? Tidak. Wahyu yang pertama turun adalah ayat 1 sampai ayat 5. Jelas? Okey, dapat yang tu? Jadi surah ni turun pada surah yang orang kata turn dia. Turutan dia adalah turutan yang ke-28. Okey, dapat? Selepas daripada Suluhan pula. Selepas daripada surah Al-Buruj dan sebelum daripada surah Quraisy. Okey, dapat? Jelas. Alhamdulillah. Jom kita tengok kepada fasa penurunan surah. Kenapa kena tengok fasa penurunan surah ini? Sebab kita nak fahami keadaan masyarakat. Saya ulang balik. Ni sebenarnya semua ni dalam refleksi 101 hari tu kita ceritakan tentang pengenalan kan. So, dia ada dua benda yang kita nak tengok. Satu, kita nak tengok keadaan masyarakat. Okey? Yang kedua, kita nak tengok keadaan dakwah Rasulullah ketika itu. Dua benda ni kita nak tengok. Okey, bagaimana keadaan dakwah Rasulullah ketika itu. Jadi, fasa ini berbeza dengan fasa-fasa yang sebelum ni. Sebelum ni semua fasa yang kedua, betul? Yes. Kalau tuan-tuan puan tengok yang surah yang sebelum ni, surah Al-A'la, surah Al-Lail, surah Asy-Syams. Ni apa? Baru 3. Baru 3. Okey. 3 surah ni adalah fasa yang ke berapa tuan-tuan puan? Saya tak dengar fasa yang ke berapa? Fasa yang kedua. Tapi surah At-Tin ini turun di fasa yang ketiga. Bila fasa yang ketiga tu? Pada tahun 6 ke 10 kenabian. Okey. Waktu ini pun sebenarnya dakwah sudah di dalam fasa terang-terangan. Okey. Ada berapa fasa dekat bumi Mekah? Ada 4 fasa. Ada berapa fasa? Ada 4 fasa. Jadi fasa ketiga ni orang kata desakan ataupun tolakan orang kata Allahumma salli ala Muhammad. Pertembungan, pertembungan pemimpin Quraisy ni ataupun bangsa Quraisy ni dengan umat Islam ketika itu dah mula orang kata memuncak lah. Okey. Okey, dapat. Jadi waktu ini pemimpin Quraisy mula terancam. Mula terancam sebab apa? Sebab dah makin ramai yang ikut baginda. Dah makin ramai yang menganut agama Islam. Okey? Tetapi ketika ini, pemimpin Quraisy, bangsa Quraisy pun makin orang kata panggil apa? Makin kuat dia punya desakan tu. Makin kuat dia punya sesaan tu kepada umat Islam yang apa? Kepada umat Islam yang mempunyai kasta rendah. Okey, yang mudah lah, yang mudah untuk diseksa. Siapa? Hamba, orang miskin, wanita, perempuan. Okey, jadi mereka ni dah mula untuk diseksa. Okey, untuk apa? Untuk kembali kepada agama nenek moyang. Okey, bila sebut je pasal bangsa Quraisy, mereka ni sinonim dengan agama nenek moyang. Sebab apa yang mereka buat itu adalah mengikut apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Kan kita dah ceritakan bangsa Quraisy ni adalah satu bangsa, okey, yang tak ada pemimpin ataupun tak ada utusan yang diutuskan. Okey, maksudnya terputus dia punya dakwah tu terputus. Okey,
sampailah, baginda diangkat menjadi rasul. Jadi berapa lama tempoh tu? 3 abad, 300 tahun. Jadi 300 tahun tu berapa generasi dah? Terlalu banyak. Jadi kejahilan itu ataupun jahilnya itu dikekalkan untuk beberapa generasi. Okey. Nampak tak? Okey. Jadi diorang ni kata, "Takkanlah kami nak tinggalkan agama nenek moyang kami." Itulah yang selalu disebutkan oleh bangsa Quraisy. Okey. Jadi disebabkan ditentang, disebabkan diseksa, jadi baginda minta untuk sebahagian umat Islam berhijrah ke Habsyah. Okey. Dan ketika ini jugalah pengislaman mengejut, okey, daripada Umar Al-Khattab dan Hamzah radhiyallahu anhu. Okey. Umar Al-Khattab apa? Gelar dia? Ha, lupa dah. Ha, Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Umar Al-Khattab. Okey. Hamzah ni kita tahu gelarannya adalah singa Allah. Kalau nak cerita tentang pengislaman, Umar Khattab dengan Hamzah radhiyallahu anhu ni, hebatlah tuan-tuan puan, hebat. Hamzah ni sebab apa? Sebab dia tak ada di bumi Mekah waktu tu. Dia dengar dah baginda ni menyebarkan agama Islam. Okey. Jadi bila dia balik je ke bumi Mekah dan dia mendengar apa yang telah disampaikan oleh baginda, maka dia pun menganut agama Islam. Jadi bila pengislaman mengejut Umar Khattab dengan Hamzah radhiyallahu anhu ini, okey, mereka ni adalah panglima yang ditakuti. Ha, panglima yang ditakuti. Okey. Jadi bila ada je dua orang yang ditakuti ini menganut agama Islam, maka umat Islam semakin kuat. Jelas? Okey, jadi itulah dia ketika mana surah At-Tin ni turun dan surah At-Tin ni okey, diturunkan pada awal fasa yang ketiga, pada awal fasa yang ketiga. Jadi ketika ini belum berlaku lagi konflik yang memuncak. Kena tulis belum ni. Belum berlaku konflik yang me Allahuakbar, memuncak. Okey, Puan Nora Mahmud tanya, Hamzah tu pak saudara Nabi juga ke? Yes, betul. Pakcik kepada baginda juga. Okey. Wafat ketika mana? Perang Uhud. Dan kisah wafatnya Hamzah ni sangat menyayat hatilah. Okey. Sangat menyayat hati. Boleh baca kisah bagaimanakah kisah perjalanan Hamzah ni. Boleh je cari. Buku pun ada. Apa ni? Apa? Buku pun ada, Google pun ada. Nak cakap tu sebenarnya. Allahuakbar. Okey, jelas? Alhamdulillah. Okey, baik. Jom kita pergi. Surah yang sebelumnya. Okey, surah yang sebelumnya iaitu surah yang ke-27 dengan surah yang ke-26 adalah surah Al-Buruj dengan Asy-Syams. Ini adalah surah yang turun sebelum surah At-Tin diturunkan. Ini adalah turutan wahyu. Ini adalah ikut kepada turutan penurunan. Bukan ikut kepada mushaf kalau ikut kepada mushaf yang ni. Mana? Yang ni ikut kepada mushaf. Ini mushaf. Yang ini nanti kita tengok hubung kait dia. Okey? Tapi ikut kepada turutan wahyu ada dua surah yang diturunkan berdekatan lah. Sebab apa kita nak tengok? Ah, Maaf tuan-tuan puan. Sebab apa kita nak tengok turutan wahyu ni? Sebab surah ni turun berdekatan. Surah ni turun berdekatan. Dapat? Okey. Jadi kita nak tengok kepada surah Asy-Syams dulu. Okey? Surah Asy-Syams ni menunjukkan ataupun mesej yang utama dia adalah menunjukkan bukti kekalahan kafir daripada sejarah.
bukti kekalahan kafir daripada sejarah. Dan surah Al-Buruj pula menceritakan tentang ujian fizikal buat kaum mukminin. Okey, dia macam ni tuan-tuan dan puan. Dalam surah Asy-Syam dengan surah Al-Buruj ni, Allah menceritakan kekalahan. Allah menceritakan umat terdahulu, okey? Umat terdahulu yang hebat, okey? Yang hebat boleh bina, ada ilmu yang hebat, okey? Ada teknologi yang hebat, teknologi waktu itulah, okey? Boleh, ada ilmu pembinaan yang hebat, okey? Kalau kita tengok dekat sini apa ni? Ini ada piramid dan ini yang paling dekatlah saya jumpa adalah pembinaan oleh kaum Samud. Kaum Samud ni hebat tak? Hebat daripada segi pembinaan, tapi mereka menolak, ayat-ayat Allah. Okey, dapat? Tuan-tuan masih okey ke? Komen okey sikit. Ha, okey. Jadi umat-umat yang terdahulu ni Allah tunjukkan, okey, diorang ni hebat, okey, diorang ni hebat. Tapi apa? Tapi memilih untuk tidak beriman. Okey. Ni zaman bila ni? Ni zaman Nabi Musa, ini zaman Nabi Saleh. Lalu mereka pun membunuh unta betina yang dilarang untuk, ah, dibunuh tu kan. Okey, nanti ya. Nanti kita cerita yang tu. Okey. Cuma kita nak faham konsepnya dekat sini. Okey? Kita nak faham konsepnya dekat sini. Okey? Jadi, apa yang nak disampaikan dalam dua surah ni? Saya sekaliguskan kita punya pemahaman daripada surah Asy-Syam sampai surah Al-Buruj. Okey? Nak difahamkan dekat sini yang masyarakat terdahulu ni, mereka ni hebat tara mana pun boleh bina piramid tu, boleh bina boleh pahat gunung. Tuan-tuan dan puan, kaum Samud ni pahat gunung. Okey? Boleh pahat gunung jadi rumah, jadi kuil, jadi tempat tinggal mereka ni. Hebat macam mana pun, hebat tara mana pun. Okey? Tetapi bila mereka ni memilih untuk tidak beriman, maka jatuhlah azab kepada mereka. Ha. Memilih untuk tidak beriman, maka mereka ni kalah. Maka mereka ni, orang kata tak boleh nak menang pun. Kita lihatlah macam mana kaum Samud ni diturunkan azab peringkat by peringkat. Lalu pada akhirnya dihapuskan dengan jeritan, teriakan malaikat. Malaikat apa ya? Saya lupa dah. Malaikat Jibril kalau tak salah saya. Kalau saya salah, betul kan? Okey. Jeritan, teriakan malaikat, maka mereka ni hancur berkecai. Macam kaca kan, kalau kita lihat, ada manusia yang boleh buat uh, suara yang high pitch kan, sampai kaca tu boleh pecah. Begitulah keadaannya untuk kita bayangkan mereka akan pecah seperti kaca. Okey? Dan ada hadis yang, menggambarkan ketika mana, para nabi lah, maaf, Nabi Muhammad bersama dengan para sahabat, melalui kawasan, kaum Samud ni, lalu baginda suruh mempercepatkan langkah untuk tidak berada lama di kawasan ini. Okey? Ah, okey? Dapat? Jadi, kalaulah pilih untuk tidak beriman, maka azab akan diturunkan. Jadi, dalam surah Asy-Syam ni nak menunjukkan bukti kekalahan. Ada tak bukti kekalahan tu? Ada tak bukti kekalahan tu? Ada tak bukti orang yang tidak beriman akan diazab? Ada tak? Ada. Ha. Sesiapa, ingat apa yang guru saya pesan, sesiapa yang tidak mempelajari sejarah, dia akan mengulangi sejarah. Sesiapa yang tidak belajar daripada sejarah, dia akan mengulangi sejarah. Kalau kita tidak belajar daripada sejarah,
belajar tentang bagaimana orang kafir, orang yang tidak beriman dijatuhkan azab, maka kita menjadi sebahagian daripada mereka. Okey, dapat tuan-tuan dan puan? Jadi, dalam surah Al-Buruj pula menceritakan tentang ujian fizikal buat kaum mukminin. Okey, hadaplah semua ini. Okey, berhadapanlah dengan orang yang tidak beriman ni, yang terus menyeksa dan sebagainya. Sebab ada ganjaran yang sangat besar. Ada ganjaran yang sangat besar nanti. Okey. Lalu turunlah surah At-Tin. Surah At-Tin menceritakan tentang apa pula? Jom kita tengok. Okey. Jadi hikmah penurunan. Ini adalah surah sumpah. Dimulakan dengan sumpah. Wat-tini waz-zaitun. Demi buah tin dan buah zaitun. Okey? Mana phone saya tadi? Oh, dekat sana. Okey. Ini adalah surat sumpah. Antara 15 surah yang lain. Semalam pun surah apa Cik Ilmi? Surah Al-Lail. Surah Al-Lail pun adalah surat pula adalah surah sumpah. Apa lagi surah sumpah? Surah Duha. Apa lagi surah sumpah? Surah Al-Asr. Nampak tak? Okey. Kenapa adanya surah sumpah ni? Satu adalah sebagai pengajaran kepada manusia. Apabila Allah bersumpah atas sesuatu perkara, atas makhluknya, maka itu adalah perkara yang penting. Itu adalah perkara yang penting. Dapat? Okey. Dan budaya masyarakat Arab ketika itu adalah mereka ni suka bermain dengan sumpah. Okey? Mereka ni suka bermain dengan sumpah. Kalau kita tengok masyarakat Melayu dulu pun, dulu-dulu kita pun banyak sumpah kan? Aku sumpah weh. Aku sumpah dengan nama mak ayah aku. Macam tu. Dulu lah. Tak tahulah. Kalau tuan-tuan perempuan pernah lalui ke tak, zaman saya sekolah tu, banyak budak-budak ni main sumpah. Okey? Sedangkan dia adalah sesuatu kata ataupun sesuatu lafaz yang kalau kita bersumpah tu kita kena pegang lah. Faham tak? Okey. Jadi Allah melafazkan sumpah ke atas makhluk. Okey, makhluk-makhluknya, masa, waktu, kan? Apa lagi? Macam kita tengok dalam surah At-Tin ni, buah, okey, tempat, okey. Dapat? Ia adalah sesuatu yang penting. Dan kita nak melihat kehidupan daripada pelbagai kacamata. Maksudnya kita nak melihat daripada pelbagai sudut. Kenapa Allah bersumpah atas perkara ini? Kenapa Allah bersumpah atas perkara ini? Dan untuk kita memahami jelas akan kepentingan perkara yang disumpah. Okey? Jelas? Okey, jom kita tengok. Jadi, dia adalah surah sumpah yang ke-13. Dia adalah surah sumpah yang ke-13. Dan menurut Ibnu Katsir, penamaan buah tin, buah zaitun, lokasi Tursinin dan lokasi negeri Mekah. Okey, dua ni buah. Ini buah. Dua ni Ini dua ni, ini buah. Okey. Ini lokasi. Kawasan lah. Okey. Ah, Kenapa dinamakan sedemikian adalah disebabkan ini adalah tempat diutuskan oleh para nabi dan rasul oleh Allah Ta'ala. Tempat diutuskan nabi dan rasul. Okey, dekat mana tu? Buah tin dan buah zaitun ini adalah menggambarkan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis tempat siapa? Nabi Isa diutuskan. Tur Sini, Gunung Sinai. Siapa? Mesir. Siapa yang diutuskan di sini adalah Nabi Musa alaihissalam. Okey. Negeri Mekah tidak lain tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kenapa? Kenapa? Kita pergi satu persatu. Okey. Sebab pula dalam surah At-Tin menceritakan tentang
manusia ini diciptakan dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia ini diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya dan makhluk yang sempurna. Makhluk yang sempurna. Sebab apa kita makhluk yang sempurna? Tidak lain tidak bukan tuan-tuan dan puan, kita ni dibekalkan dengan akal. Kita boleh buat kita boleh buat pilihan tak? Boleh. Kita ni dikenakan juga dengan kehendak. Kita tahu kita nak apa, kita tahu ada kehendak masing-masing, betul tak? Dan kita mempunyai sifat-sifat yang sempurna. Nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan manusia ini adalah ciptaan Allah sebaik-baiknya. Okey, ini. Dan manusia ini dan sebaik-baik manusia. Dan sebaik-baik manusia adalah siapa? Ahsani Taqwim. Dalam ayat berapa ni? Ayat 4. Tuan-tuan puan nanti balik. Okey. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladi amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Okey? Dapat? Ahsani taqwim itu adalah sebaik-baiknya. Jadi, sebaik-baik manusia ini siapa? Para nabi, para rasul dan sebaik-baik manusia ini, okey, akan dinaikkan darjatnya, okey, kita semua ni akan dinaikkan darjatnya jika kita ni taat dan beriman. Manusia ni dah diciptakan sebaik-baiknya. Kita ni semua ni sudah dicipta sebaik-baiknya. Tapi once kita tak beriman, kita tak taat sebagaimana yang telah diperintahkan, sebagaimana yang telah disampaikan, maka darjat kita ini akan menjadi seburuk-buruknya manusia. Okey. Allah nak menyampaikan kepada kita yang kau ni dah bagus dah ni, kau ni dah bagus. Okey. Tapi apa yang kau buat ni tak bagus. Jadi engkau adalah di tempat yang seburuk-buruknya. Gitu. Macam contoh kita lah. Okay? Kita lah bekerja contohnya. Kau bagus lah ni. Kau punya ilmu bagus. Kau punya apa ni, gaya kerja bagus. Okay? Tapi kau tak ikut cakap bos. Kau tak ikut apa yang bos suruh buat. Maka engkau adalah pekerja yang terburuk dalam syarikat tu. Okay? Dapat yang tu? Dapat tak analogi tu? Ah, So, jadilah manusia hebat mana pun, tapi kalau kita tak taat, dia bukan masalah hebat itu daripada segi ilmu, tuan-tuan dan puan. Okey? Dia adalah masalah hebat itu daripada segi amal. Tapi amal saja pun tak boleh juga. Dia kena amal dengan ilmu. Nampak tak? Dia kena seimbang, tuan-tuan dan puan. Untuk menjadi sebaik-baik manusia. Okey. Dapat? Tak apa, nanti kita pergi. Itu kita akan pergi go deep dalam refleksi surah. Sebab kita akan pergi ayat by ayat. Kita nampak hubung kait setiap ayat. Okey. Nama surah. Nama surah ni disebutkan dalam ayat yang pertama. Kita lanjut ya. Bisa? Okey, kita lanjut ke bawah. Wattini wazzaitun. Jadi kita dah nampak dah. Nama surah At-Tin tu daripada mana? Daripada ayat yang pertama. Okey, daripada ayat yang pertama. Dan nama surah ni, okey, nama surah ni, satu dia adalah merujuk kepada buah tin lah. Yang kedua dia merujuk kepada tempat yang terkenal dengan buah tin ini. Di manakah tempat yang terkenal dengan buah tin ini adalah wilayah Syam. Wilayah Syam ni dekat mana? Kalau dulu dipanggil Syam, sekarang ni apa? Sekarang ni dia mengangkumi 4 negara, iaitu Syria. Mana lagi? Palestin. Mana lagi? Lubnan dan Jordan.
Okey? Itu dia nama surah. So, kita nak memahami nama surah tu datang daripada mana? Datangnya daripada ayat yang pertama, okey? Ada surah yang, eee, dia akan mendalamlah tuan-tuan dan puan. Ada surah yang dia akan mendalam maksud dia. Contohnya ambil daripada nama surah je kita dapat belajar banyak. Contohnya dalam surah Al-Mulk, okey? Al-Mulk tu bermaksud kerajaan, pemerintahan. Jadi kita akan membukalah, orang kata setiap simpulan tu, apa tu kerajaan, apa itu kekuasaan, apa perbandingan daripada kerajaan Allah dengan kerajaan manusia, nampak tak? Kita akan pergi go by deep. Macam contohnya dalam surah Ar-Rahman, kan, surah Ar-Rahman tu apa? Itu adalah sifat Allah, nama Allah, okey? Ar-Rahman. Ar-Rahman tu apa? Jadi kita akan go deep, okey? Sama juga dalam surah Al-Fatihah. Fatihah bermaksud apa? Pembukaan. Apa yang dikaitkan dengan pembukaan? Kenapa diberikan nama Fatihah itu, kan? Ha, yang gempa bumi tu termasuk Syria kan Cik Fan? Ya, betul. Turki dan Syria. Turkiye. Turkiye. Nama Turki sekarang adalah Turkiye. Turkiye dan Syria. Okey? Jadi itu dia penerapan. Kita nak kena faham nama surah tu. Nama surah tu kadang-kadang dia boleh jadi pendek je macam kita ceritakan kat sini. Kadang-kadang dia boleh pergi mendalam. Okey. And then kita pergi kepada perintah pula. Kita pergi kepada tema. Okey. Setiap surah ada tema, betul tak? Saya nak jelaskan dekat sini. Setiap surah ada temanya. Setiap surah ada maaf. Betul lah. Setiap surah ada tema. Okey? Ada maksudnya. Ada uh, mesej yang mesej yang utama yang nak disampaikan. Okey? Dapat? Tetapi, ada tetapi. Ada tetapi. Apa dia? Tetapi tidak apa? Saya nak tanya uh, alumni kelas refleksi. Mesti tahu. Tetapi apa? Jawab dekat ruangan komen. Tetapi apa? Ini kalau tunggu 5 minit ni, tak ada jawapan, kena ulang balik kelas ni. Kena buat pop quiz ni. Tetapi apa? Saya menunggu jawapan. Okey? Tak apalah, kita tunggu. Okey? Saya cerita dulu tema. Saya tunggu alumni. Ramai ni alumni. Okey, kita tengok kepada tema surah. Tema surah dekat sini adalah supaya beriman, mengikut wahyu Allah dan mendapat ganjaran yang besar. Okey. Dalam ayat 4 kan? Dalam ayat 4. Ini wasaitu wa tulis sini wa hadza balada amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan ciptaan yang sebaiknya. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan ciptaan yang sebaiknya. Okey. Manusia ini adalah ciptaan yang terbaik. Ciptaan yang hebatlah. Okey. Sebaiknya kot. Okey, ciptaan sebaiknya. Jadi untuk manusia ni capai potensi macam mana? Kenapa manusia diciptakan dengan sebaiknya? Kenapa? Sebab untuk mencapai potensi yang hebat. Supaya apa? Supaya untuk memasuki syurga Allah. Tapi tadi saya ada nampak ada orang tulis. Tapi siapa ke tadi? Puan Lina. Haslina. Okey. Tapi manusia masih apa? Saya tak dengar.
masih ingkar. Okey, masih ingkar. Jadi manusia ini pilih untuk menjadi seburuk-buruk kejadian, maka nerakalah tempatnya. Okey, dapat? Ini adalah tema. Ini adalah tema. Tuan-tuan dan puan kalau nak faham sebenarnya, tuan-tuan dan puan buka je Quran. Hari tu kan kita pernah ceritakan dalam refleksi 101 kan, ada berapa part? Ada 2 part, 2 konsep kan yang kita nak pelajari, betul tak? Betul ke tidak? Yang pertama kita nak lihat apa yang Allah sampaikan. Okey, dalam bahagian apa yang Allah sampaikan ni, okey, nanti sekejap. Yang kedua adalah, apa yang saya boleh lakukan. Okey, dalam yang part yang Allah sampaikan ni ada 3 bahagian. Yang pertama adalah boleh, yang tidak lain tidak bukan kena faham ilmu untuk membaca, membaca Al-Quran. Tak lari tuan-tuan dan puan, tak lari. Tak ada yang kena faham Al-Quran tak payah baca. Tak lari, benda tu tak lari. Tak bolehlah tarik ke sini sikit. Okey. Yang kedua apa dia? Yang kedua adalah Allahumma salli ala apa dia? Jap saya tengok. Dekat mana nota saya? Yang kedua, Allah, saya lupa. Memahami isi kandungan kalau tak salah. Yes, memahami Al-Quran. Yang kedua adalah memahami Al-Quran. Okey. Nak memahami Al-Quran ni adalah dengan cara apa? Baca terjemahan. Jadi kita dah nampak dah overview. Yang ketiga adalah mengetahui isi kandungan. Mengetahui ni yang sebenarnya kita buat ni. Kita pergi go deep. Okey, kenapa Allah sebutkan macam ni? Apa hubung kait ini dengan surah sebelum? Okey, apa kaitannya dengan surah sebelum tu? Okey, dalam mushaf apa pula berkait tak dengan surah Aisyah sebelum dia? Okey, jadi 3 benda ni, 3 perkara ni. Jadi tuan-tuan dan puan, sebelum kita pergi kepada refleksi surah yang nanti kita akan buka tu bulan Ramadan nanti, lakukan 2 bahagian ni dulu. 2 bahagian ni dulu lakukan dulu. Barulah kita barulah kita faham. Buat ni dulu. Esok surah apa? Esok surah apa? Esok surah Al-Alaq. Baca dulu terjemahan. Okey? Ah, kalau ada surah yang kalau ada Quran yang ada apa tu? Asbabun nuzul, ada hadis bawah tu, lebih lebih baiklah. Lebih baik. Okey? Selesai. Okey? Itulah temanya. Saya tunggu jawapan sebenarnya tadi. Tak ada jawapan dia. Alumni kena panggil balik ni. Okey? Jom kita tengok ni. Setiap surah ada temanya. Ada tema dia. Okey? Tapi dia tidak menolak. Menolak apa? Yang setiap surah dalam Al-Quran, saya tulis ni satu persatu perkataan. Setiap surah dalam Al-Quran dia bersifat apa? Sifat dia apa? Universal. Tak menolak sifat universal. Ada tak Allah sebutkan tentang dia maksudnya macam ni lah. Okey. Mana? Okey, macam ni. Sekejap Jap saya buka Quran. Surah At-Tin. Okey, contoh perintah supaya beriman, mengikut wahyu Allah dan mendapat ganjaran besar daripada Allah. Tetapi, okey, tidak, orang kata, ini adalah temanya.
Tapi kita faham ada konsep-konsep ataupun mesej-mesej yang lain. Dia bersifat universal. Universal ni maksudnya, dia boleh jadi ada banyak perkara dalam satu surah tu. Tema tu adalah konsep utama yang nak dibawa. Okey? Konsep utama yang nak dibawa. Okey, jelas. Contoh dalam surah At-Tin, ayat yang terakhir, ayat 8. Bukankah Allah yang demikiannya kekuasaannya seadil-adil hakim? Bila kita melihat kepada Alaihissallahu biahkamil hakimin. Okey? Jadi, dekat sini, tuan-tuan dan puan, apa yang kita faham? Yang pertama, kita tahu dekat sini adalah kekuasaan Allah, iaitu sifat Allah lah. Sifat Allah. Okey? Sifat Allah dekat situ. Yang keduanya adalah kita faham dia berkait dengan apa? Kalau sebaik-baik hakim, seadil-adil hakim, seadil-adilnya hakim maksudnya apa? Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang hari pembalasan. Nampak tak? Tapi tema surah adalah perintah suruh beriman. Jadi sifat setiap surah tu dia bersifat universal. Tema ni adalah untuk kita faham konsep surah tersebut. Jelas? Kalau jelas 51 orang yang tengah mendengar dengan saya ni, tulis jelas. Kalau tak cukup 51 orang, saya tak sambung. Tulis jelas. Kalau jelas. Kalau tak jelas, tulis tak jelas. Saya tunggu 51 orang yang tulis jelas. Okey? 3, 4. Baru 4. 5, 6, 7. Okey. 8. Tunggu kan, saya tunggu setiap satu. Okeylah ni. Dah ramai tulis jelas. Alhamdulillah. Okey? Baik. Kita pergi kepada awal dan akhir surah. Bila kita menceritakan tentang awal dan akhir surah, sebenarnya kita dah faham dah surah ni tentang surah ni tentang apa. So, nak belajar, first nak belajar tentang surah, belajar awal, belajar akhir. Dan macam saya sebutkan, saya terpaksa ulang setiap kali. Okey, sebab kita ada audiens yang baru. Kalau dalam kelas, saya tahulah siapa. Contoh ah, kalau dalam kelas, saya tahulah siapa kan. Ah, so, sebabkan live ni orang keluar masuk, so saya kena ceritakan banyak kali. Okey, saya kena ulang lah supaya kefahaman tu sampai insya-Allah. Awal dan akhir surah ini, awal ini tak semestinya ayat yang pertama. Dan akhir surah tak semestinya ayat terakhir. Okey, dapat? Jelas? Awal surah tak semestinya ayat pertama dan akhir surah tak semestinya ayat terakhir. Maksudnya, dia nak melihat mesej apa yang ada dekat depan, mesej apa yang ada dekat belakang. Okey. Itu dia, dua dia. Maksudnya depan cerita pasal apa, belakang cerita pasal apa. Okey, dapat? So, awalan surah ini menceritakan tentang bumi mulia, kelahiran para nabi Allah. Bumi mulia. Jadi, kita dapat lihatlah pada awal tu kan, pada awal tu diceritakan tentang Baitul Maqdis, diceritakan tentang Gunung Sinai, ceritakan tentang Mekah. Ah, ini adalah tempat yang diutuskan para para nabi. Untuk apa? Untuk menyampaikan dakwah. Supaya apa? Supaya mentauhidkan Allah. Okey. Jadi pada akhir surah pula, okey, dia seolah-olah menjadi satu persoalan, apakah alasan manusia untuk mendustakan ayat Allah? Apa alasan lagi manusia untuk mendustakan
agama agama Allah. Mendustakan ayat-ayat Allah. Sedangkan para nabi ini sudah diutuskan kepada kaum-kaum yang tertentu. Okey. Para nabi ini sudah diutuskan di tempat, dan tempat yang diutuskan para nabi ini adalah tempat-tempat yang mulia. Okey. Ah, Sedangkan bukti sudah disampaikan, wahyu sudah disampaikan, Al-Quran sudah diceritakan. Kenapakah menolak? Kenapakah mendustakan agama Allah? Itulah awal dan akhir surah. Okey, kita dah sejam rupanya. Okey, dapat? Okey, jom kita pergi kepada hubung kait dengan surah Al-Fatihah. Tuan-tuan puan jangan live lagi. Sebab ada satu benda saya nak ceritakan dekat penghujung nanti. Tunggu dulu Saya paksa ni, saya mewajibkan tuan-tuan puan untuk stay. Okey. Jadi, surah At-Tin ni menceritakan tentang manusia ni adalah sebaik-baiknya ciptaan. Penciptaan. Okey? Supaya apa? Supaya dia menjadi beriman dan beramal soleh. Once kita beriman dan beramal soleh, maka darjat kita dinaikkan sebagai seorang manusia. Ah, Bila darjat kita tinggi, maka syurgalah tempatnya. Okey. Apa kait dengan surah Al-Fatihah? Apa kaitannya dengan surah Al-Fatihah, tuan-tuan dan puan? Kaitannya dengan ayat yang terakhir, iaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey? Ha. So, ini kaitnya dengan ayat yang terakhir, iaitu jalan orang yang engkau kurniakan nikmat kepada mereka, bukan pula jalan orang yang dimukai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Kita tahu dah, jalan yang dikurniakan nikmat ni siapa yang dapat? Siapa dia? Para nabi, para siddiqin, para syahid dan orang soleh. Ah, ini adalah golongan yang dikurniakan nikmat. Ingat ni baik-baik. Nikmat apa? Nikmat yang terbesar, iaitu hidayah. Ha. Dan bukan pula jalan yang dimukai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Okey, apa yang kita faham dekat sini? Okey, manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan supaya kita beriman dan beramal soleh. Untuk kita duduk di atas muka bumi ini, untuk kita melalui kehidupan kita sebagai seorang manusia, untuk beriman kepada Allah, untuk menuju ke destinasi terakhir kita, iaitu di syurga. Okey, perjalanan kita ini seperti ini. Dalam satu hadis yang diceritakan, okey, baginda dengan para sahabat duduk di bawah pohon, lalu baginda mengambil satu kayu dan orang kata, kita panggil apa? Conteng ataupun melakarkan pada tanah Okey, ada satu jalan dan kiri kanannya ada jalan yang menyimpang macam ni. Okey. Dan ini adalah jalan yang benar, baginda kata, dan ini pula adalah jalan yang sesat, dan setiap muka jalan yang sesat itu akan adanya syaitan. Jadi ni perjalanan kita ni, kita boleh tak menyimpang ke kiri ke kanan ke? Boleh tak? Boleh. Bolehlah, kita manusia, kita mudah terhasut, kita mudah terpengaruh. Okey? Kita mudah terhasut, kita mudah terpengaruh. Jadi boleh tak kita terhasut dengan syaitan untuk mengikut jalan yang bukan jalan yang sebenar? Boleh. Jadi, apa yang perlu kita minta adalah kita nak minta kepada Allah, inilah dia. Ya Allah, Engkau tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang macam mana? Jalan yang Engkau kurniakan nikmat dan bukan pula jalan orang yang sesat dan dimukai. Jadi, kita minta Allah jalan yang baik.
pada masa yang sama juga kita minta Allah lindung daripada jalan yang tak baik. Okey? Kita mohon daripada Allah manfaat, kita mohon juga daripada Allah lindung daripada mudarat. Okey? Jadi sesiapa yang memilih untuk tidak beriman, siapa yang memilih untuk tidak beriman dan tak beramal, dia ni tergolong dalam, okey? Tergolong dalam apa? Orang yang dimukai dan orang yang sesat. Macam mana nak faham orang yang dimukai dan orang yang sesat ni? Macam ni. Okey, saya bagi analogi tuan-tuan dan puan. Saya bagi analogi okey? Ha, siap lukis ni. Jap, buruk pula. Okey, macam mana nak faham? Okey, saya bagi situasi. Okey, pada satu hari, okey, dalam kelas ada seorang guru ni, okey, dia bagi tahu nanti minggu depan ada ujian. Ada apa tuan-tuan dan puan? Ada ujian. Okey, ada ujian. Jadi, guru ni pun bagi tahulah, ini soalan-soalannya. Ini soalan-soalannya. Senang cerita macam soalan bocor lah. Ini soalan-soalannya. Okey, tapi ada 2 orang pelajar. Kita ambil 2 orang je lah. Saya kalau 40 orang jenuh saya nak lukis. Kita ambil 2 orang je. Ada pelajar A, ada pelajar B. Okey? Pelajar B ni, okey, dia pun dengar lah. Dia tahu tak information tu? Dia dapat dah. Oh, soalan-soalan ni, soalan-soalan ni. Okey. Yang ni, dia tak datang. Dia sakit. Dia tak tahu. Okey, dapat? Lalu tibalah hari ujian. Lukis balik. Lukisan saya tak adalah lawa mana. Okey. Tibalah hari ujian. Okey, pelajar A datang, pelajar B pun datang. Yelah ujian, kenalah jawab kan. Jadi tibalah, ini adalah hari ujian. Okey, bila hari ujian, A pun jawab, B pun jawab. Okey, dia pun jawab, ni pun jawab. Tapi keputusannya, dua-dua orang pelajar ni gagal. Masih bersama saya ke tuan-tuan dan puan? Macam, dah storytelling lah ni. Okey, saya nak menceritakan analogi. Dua-dua pelajar ni gagal. Okey, jadi dekat sini orang, pelajar A ni, pelajar A ni kita panggil dia sebagai sesat. Sebab apa? Sebab dia ni tak ada panduan. Gagal sebab apa? Gagal sebab salah jawab lah. Okey. Yang B ni kita panggil dia dimukai. Sebab apa? Sebab dia ni dah ada panduan. Tapi tak ikut. Dapat tak? Jadi ini dia cara yang paling mudah untuk tuan-tuan puan faham bagaimanakah orang yang sesat dan bagaimana orang yang dimukai. Orang yang dimukai ni dia ada ilmu tapi tak beramal. Okey, yang digambarkan dekat sini adalah seperti golongan apa? Golongan Yahudi. Yahudi ni para nabi sudah diutuskan kepada mereka. Tetapi mereka tidak ikut. Mereka tidak ikut. Okey, orang yang ini ilmu tak ada. Jadi dia ni beramal tapi tanpa ilmu. Seperti apa? Seperti golongan Nasrani. Ilmunya tidak tepat. Bukan tidak tepat, ilmunya ilmu yang salah. Dikatakan ilmu.
Ha, kan. Daripada Injil dijadikan Bible. Betul tak? Ha, daripada Nabi dijadikan Tuhan. Ha, itulah yang dilakukan oleh golongan Nasrani. Okey, jelas? Jadi, inilah dia. Manusia adalah sebaik-baik penciptaan. Supaya apa? Supaya kita beriman. Jadi, kita minta apa? Kait tak dengan surah Fatihah? Berkait. Supaya kita ni sentiasa dilindungi daripada jalan yang tak baik dan sentiasa berada di atas jalan yang baik. Okey? Kena reti buat analogi baru faham. Ha, Alhamdulillah. Jadi, itulah dia tuan-tuan dan puan. Macam saya sebutkan sebelum ni, surah Al-Fatihah. Okey? Adalah adalah apa? Adalah ibu bagi Al-Quran. Jadi nak faham isi Al-Quran kena faham apa? Kenalah faham ibu dulu. Okey? Kita kena tahu ibunya macam mana dulu. Baru kita kenal anak dia. Kalau kita kenal anak dia je, kita tak tahu macam mana didikan ibu dia dekat rumah. Betul tak? Contoh dalam rumah kan? Kita kenal anak dia. Oh macam ni. Kita boleh membayangkan ibu dia mesti macam ni. So kita pun kenal ibu dia. Jadi nak faham semua 113 surah yang lain, okey, kenalah faham Al-Fatihah dulu, okey. Kalau tuan-tuan dan puan tak faham lagi Al-Fatihah, fahamkan dahulu. Fahamkan dahulu. Buat dulu yang part ni. Okey, buat dulu part ini. Supaya kita lebih faham. Bukan tak boleh, boleh. Cumanya nanti kita akan faham, oh macam ni. Sebab setiap surah ada hubung kait dengan surah Al-Fatihah macam ni. Okey? Sebab tu Encik Ilmi pun selalu ceritakan, saya pun selalu ceritakan. Baik, tuan-tuan dan puan. Kongsikan kepada saya, jangan live lagi. Kongsikan kepada saya apa yang tuan-tuan dan puan dapat daripada surah At-Tin. Simple je, dalam satu ayat je. Apa yang tuan-tuan dan puan dapat daripada surah At-Tin? Ha, Selalu saya pun terlepas hari tu. Patutnya kita kena buat refleksi. Barulah tuan-tuan dan puan dapat faham apa yang tuan-tuan dan puan dah belajar. Sebab kalau kita tak buat refleksi, macam mana kita nak tahu apa yang kita belajar? Gitu. Okey, tuan-tuan dan puan tuliskan dekat saya apa yang tuan-tuan dan puan dapat. Apa yang tuan-tuan dan puan dapat dari surah At-Tin. Gitu. Okey. Tuliskan dekat ruangan komen. Sementara tuan-tuan dan puan tengah tulis tu, saya nak ceritakan satu benda. Tadi saya minta tuan-tuan dan puan stay kan? Saya nak ceritakan satu benda. Sekejap je, insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan. Okey, Puan Nani dah tulis. Yang lain kena tulis ni. Ada 53 orang. Okey, 53 orang. Tolak Encik Ilmi, untuk tolak Encik Aslah 51 lah. Okey, so 51 komen saya nak tengok. Okey, baik jom. Saya nak ceritakan tuan-tuan dan puan. Adakah kadang-kadang kita rasa macam kita di bawah salah satu ini? Kadang-kadang kita tak sempat nak ikut kelas Al-Quran secara live, tak sempat nak ikut mengaji kan. Okey, kadang-kadang tu asyik terlepas je. Okey. Itu bahagian yang pertama. Ataupun kita nak spend setiap hari sekurang-kurangnya 10 minit. Nak ikut live tak sempat ni. Nak ikut live tak sempat. Tapi kita nak spend lah something untuk kita belajar pasal Al-Quran, tentang Al-Quran, isi Al-Quran dan sebagainya. Dan kadang-kadang kita ni asyik terlepas pendaftaran kelas. Kadang-kadang mungkin kita nak masuk tapi keadaan tak mengizinkan. Ataupun mungkin kita tahu pasal benda tu, kita terlupa untuk daftar dan sebagainya.
Nak tunggu izin ngaji pusing balik program, tak pusing-pusing. Betul tak? Contoh macam surah Al-Mulk, kita dah tak buat dah. Surah Al-Waqiah, kita dah tak buat dah. Surah Ar-Rahman, kita dah tak buat dah. Kan? Jadi dekat mana tempat-tempat tu, kami perkenalkan kepada tuan-tuan dan puan, saya rasa ada lagi yang tak tahu tentang Easy Ngaji Go. Easy Ngaji Go ni adalah satu platform untuk kita belajar Al-Quran secara mudah. Sebab apa? Sebab semua benda tu ada dalam tu. Okey, ada video baru setiap bulan, ada lebih 100 video, fokus pada surah lazim, fokus pada surah pilihan dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, hampir ke semua video yang kita letakkan dekat dalam tu hanya 10 minit ke bawah sahaja. Hanya 10 minit. Sebab apa? Fokus kita adalah untuk tuan-tuan dan puan, pagi-pagi lepas subuh contohnya, buka sekejap, tengok satu video, that's it, cukup. Satu video sudah. Ha, at least kita dapat something. We get something daripada video tersebut. Jadi, jap, mana mouse saya ni? Apa yang ada dalam Easy Ngaji Go ni? Alhamdulillah, kita dah ada key Al-Mulk, iaitu perbaiki cara bacaan dan hayati mesej surah. Okey, kita ada key Fatihah, kita ada key Al-Waqiah, kita ada key Ar-Rahman tengah coming soon ni. Kita nak masukkan balik. Buat tuan-tuan dan puan yang sentiasa ikut, kita nampak dekat sini Puan Nani, Puan Ishan, Puan Nora Mahmud. Okey, ini adalah student yang tak pernah miss lah. Tak pernah miss kelas. Tapi ada student yang termiss. Ustaz, boleh tak buat balik surah Waqiah tu? Kami dah tak buat dah. Sebab benda tu dah terlepas and then kita nak terus proceed untuk ni lah. Kita ada 114 surah, betul tak? Banyak kan? Jadi kita nak teruskan lah. Jadi yang terlepas ni nak tengok dekat mana? Tengoklah dalam Easy Ngaji Go. Easy Ngaji Go ni kami kumpulkan ke semua. Ke semua kelas. Puan Nani pun kata, belum habis tonton lagi Encik Ifan. On the way lagi. Jadi ke semua tu ada dalam tu. Okay? Dan ini yang akan datang. Kita bawa masuk Kit Ar-Rahman, Kit part 1 untuk bulan ni and then ada part 2 untuk bulan depan. Lepas tu kita ada refleksi Ar-Rahman. Okay? Sebab semua benda ni kita dah letakkan dalam tu. Okay? Ini datangnya daripada IMS Ar-Rahman. Siapa yang terlepas? So, yang terlepas hanya perlu subscribe Easy Ngaji Go je. Hanya perlu subscribe saja Easy Ngaji Go. Tapi ada bonus lagi tuan-tuan dan puan. Sekejap ada bonus. Okay? Untuk refleksi yang saya sebutkan, refleksi Al-Mulk, refleksi Al-Waqiah, Ar-Rahman, semua tu kita letakkan dalam ni, dalam Easy Ngaji Go. Tuan-tuan dan puan bukan saja dapat tengok video. Okey? Tuan-tuan dan puan dapat join untuk kita punya kelas refleksi secara live. Okey? Yang sedang berlangsung sekarang ni. Kita ada refleksi surah Al-Mulk, kita ada refleksi 3 kul yang akan datang. Jadi, siapa yang join Easy Ngaji Go, siapa yang join Easy Ngaji Go ni, jadi subscribe, okey, dapat join kelas ni juga. Easy Ngaji Go tu video, macam YouTube, dia macam YouTube, collection of video. Okey? Tapi untuk refleksi surah Al-Mulk dengan 3 kun ni adalah kelas. Dan video tu nanti kita, bila once dia dah jadi rakaman, kita akan masukkan juga dalam Easy Ngaji Go lah. Okey? Jadi, Easy Ngaji Go ni dia berbentuk bulanan. Hanya RM19 sahaja. Saya ulang, hanya RM19 sahaja. Sebulan. Setiap bulan. Tapi tuan-tuan dan puan boleh je daftar 3 bulan ataupun daftar 5 bulan, 6 bulan terus. Nanti boleh rujuk dengan Encik Aslaha. Okey? Boleh rujuk dengan Encik Aslaha. So, once tuan-tuan dan puan subscribe benda tu, dapat join sekali dengan kelas tu. Okey? Jadi serendah RM19 ataupun dapatkan 8 hari akses percuma. Dapatkan 8 hari akses percuma. Rasai sendiri pengalaman tuan-tuan dan puan dekat Easy Ngaji Go. Nanti boleh contact Encik Aslaha. Okey? Jadi itu dia. Apa itu Easy Ngaji Go? Klik dekat sini jap. Okey. Dan insya-Allah saya tunjukkan kepada tuan-tuan. Kenapa tu? Sekejap Patutnya ada jadual saya. Sekejap. Sekejap. Saya nak tunjukkan jadual kelas refleksi saya. Tersedak pula. Okey, dan insya-Allah refleksi 3 kul kita akan langsungkan pada 23 Feb 9 malam dan refleksi surah Al-Mulk part 3. Kita dah masuk part yang ketiga.
Okey. Part yang ketiga adalah 25 Februari, 9 pagi. Ni hari Sabtu. Ni first time kita buat pagi. Ni first time kita buat pagi. Jadi tuan-tuan dan puan yang nak faham surah Al-Fatihah, nanti kita akan masukkan dalam jap, tengok tengok balik jadual tu. Ah, InsyaAllah refleksi Al-Fatihah akan masuk Julai. Dia lewat sikitlah, jauhnya perjalanan tu. Tapi nanti insya-Allah kami akan keluarkan satu buku untuk Al-Fatihah ni insya-Allah. Okey, kami akan keluarkan satu buku, insya-Allah kita akan lancarkan mungkin bulan depan ataupun bulan lagi satu. Okey, mungkin sebelum Ramadan ataupun selepas raya. Baca buku tu nanti akan ada video sekali. Okey? Baik. Jadi izin ngaji Go ni tuan-tuan dan puan boleh klik ni, klik sini.my/info ego. Bukan ego yang tak nak belajar tu, ni ego nak belajar. Okey? Ni ego ni nak belajar. Sangat best tuan-tuan dan puan, sangat best. Saya tunjuk ah, saya tak buat hati, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan. Okey? Macam mana sebenarnya tuan-tuan dan puan akan nampak benda tu? Macam mana sebenarnya? Yang ni kita tak buat orang kata interface baru lagi. Jadi tuan-tuan dan puan akan nampak macam ni. Nampak ni dalam Kit Al-Mulk, dalam Kit Al-Fatihah, ni Fatihah yang untuk baiki bacaan. Okey? Lepas tu ada refleksi 3 kul. Ini video pengenalan je. Nanti kita akan buat yang kelas refleksi 3 kul tu. Ini waqiah. Ini yang sebelum ni. Jom kenal. Nampak tak? So bila klik dekat sini tuan-tuan dan puan, contoh bila klik dekat sini tuan-tuan dan puan akan nampak ke semua video ni. Nampak ni? Daripada ayat berapa, tuan-tuan dan puan pilih je nak belajar ayat mana. Okey, contoh nak belajar surah Waqiah ayat 1, kan? Ayat 1 sampai ayat 3. Tuan-tuan dan puan buka lah. Loading pula. Dengar suara? Ah, oh tak dengar. Tak dengar katanya. Okey. Jadi Ustaz Adi akan tunjukkan satu persatu. Siapa yang join kelas dia tahulah. Dia tahu. Okey. Okey, itu dia. Dah habis dah cerita pasal Izzy dengan Jigo. Tuan-tuan dan puan pergi klik je link yang saya tunjukkan sebentar tadi. Okey? Okey, itu sahaja tuan-tuan dan puan. Jom, saya nak tengok komen sikit. Okey. Pengajarannya kita kena beriman dan sentiasa beramal soleh dan menjadikan Al-Quran sebagai ibu ibadah kita. Ah, Puan Zainul Ahmad kata, jadi insan yang sempurna supaya mendapat balasan pula. Balasan syurga. Okey? Puan Norija kata kita hendaklah selalu membaca surah At-Tin di dalam solat maupun di luar solat. Banyak manfaat yang ada di dalam surah At-Tin ini. Betul. Okey? Ah, okey, baca Al-Quran dan faham. Okey, ni. Manusia adalah sebaik kejadian yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk menjadi hamba Allah yang dikasihi dan diredai. Kita dikurniakan banyak nikmat untuk menjadi lebih syukur. Pilihlah hidayah. Oh, tak nampak penuh. Pilihlah hidayah. Oh, memang ayatnya tak habis. Pilihlah hidayah. Ni ayat dah habis ke, Puan Rina? Okey. Ah, Puan Zuraida kata amat membantu dan selalu tonton. Ini pasal izin ngaji Go kan. Selalu tonton Al-Fatihah dan Waqiah. Okey, Puan Lina kata setiap amalan baik dijanjikan Allah dengan ganjaran kebaikan syurga dan yang jahat dijanjikan oleh Allah dengan kemukaan neraka. Okey. Puan Alina kata orang yang berbuat baik ni pahala tu akan sentiasa mengalir sebenarnya. Ada banyak manfaat dalam surah At-Tin ni walaupun 8 ayat je. Yes, betul. Pilihlah hidayah. Ni sambungannya. Pilih hidayah terbaik untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Okey. Pasal izin ngaji Go. Ah, Okey, Wan Hasna kata pembalasan Allah yang senipai kepada setiap amalan baik dan buruk manusia. Banyak kali saya tersedak ni. Ah, Okey, Puan Zilia kata untuk menjadi hamba yang bertakwa, terus istiqamah dalam beribadah dan beramal soleh hingga ke akhir hayat. InsyaAllah. Okey, Puan Sariah kata, Alhamdulillah setelah saya ikuti slot pengenalan surah-surah ni, baru saya tahu bagaimana kaitannya surah-surah ni dengan surah Al-Fatihah dan bertambah kefahaman saya dalam membaca Al-Quran.
Terima kasih izin ngaji. Alhamdulillah, kefahaman tu pun adanya daripada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan perasan tak? Okay, the best is, and the bestnya adalah, bayangkan, uh, kita baca surah Al-Fatihah dalam solat. Betul tak? Kita baca surah Al-Fatihah. And then, selepas tu kita akan baca surah yang lain. Okay? 113 surah yang lain. Dan untuk bayangkan betapa besarnya nikmat itu, daripada surah Al-Fatihah itu, ada kaitnya dengan surah yang selepas tu kita baca. Ada kaitannya dengan surah yang selepas tu kita baca. Nampak tak? Dalam solat pun sebenarnya mesej yang kita nak sampaikan tu pun berkait. Berkait. Itulah maha hebatnya ciptaan Allah dan susunan Al-Quran ni sangat-sangat hebat. Ilmu Al-Quran ni takkan pernah habis untuk kita belajar. Okey. Baik tuan-tuan dan puan, saya ucapkan terima kasih dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan kerana bersama kami untuk sepanjang kita punya jom kenal ni. InsyaAllah esok adalah yang terakhir untuk Encik Elmi, jangan terlepas. Okey, jom kenal surah Al-Alaq. Okey, wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama. Okey. Jadi sangat penting untuk kita fahami apa sebenarnya yang kenapa menjadi wahyu yang pertama. Apa sebenarnya mesej yang ada dalam wahyu yang pertama ni. And then insya-Allah pada hari Jumaat akan bersama dengan saya dalam surah apa ni? Al-Bayyinah. Okey? Al-Bayyinah. Sebenarnya tak habis lagi 8 surah. Kita akan sambung bulan Mac nanti insya-Allah. Okey? Saya ucapkan terima kasih kepada siapa yang menulis refleksi sebentar tadi. Semoga manfaatnya terus kekal bersama tuan-tuan dan puan. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada tersilap kata, kalau ada kesalahan dekat nota dan sebagainya, saya mohon maaf. Tuan-tuan dan puan boleh subscribe Izin Ngaji Go untuk bersama dengan saya lagi insya-Allah dalam kelas refleksi Al-Mu' dan kelas refleksi 3 Kul. Al-Mu' tu tak habis tuan-tuan dan puan sebab kita pergi ayat by ayat. Tak masuk pun lagi ayatnya. Kita pergi tengok hubung kaitnya, kita pergi tengok apa mesejnya, sangat besar. Sangat besar maknanya tuan-tuan dan puan. Okey? Jadi jom sertai sebab masih belum terlambat. Okey? Dan insya-Allah kita nak start yang 3 Kul. 3 Kul pun penting. Sangat-sangat penting insya-Allah. Okey, baik tuan-tuan dan puan, itu saja daripada saya. Terima kasih atas sokongan tuan-tuan dan puan dan terima kasih juga kepada siapa yang memberikan infak untuk pembangunan Izin Ngaji dan memberikan star di Facebook ni. Okey? Saya undur diri dahulu. Kita jumpa lagi hari Jumaat nanti. Saya Ifak Mu'taz, salah seorang trainer di Izin Ngaji. Assalamualaikum. Sekejap. Ingat hashtag kita, santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Hashtag mudahkan mengaji. Assalamualaikum dan bye-bye. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wahai Allah, dengarkanlah rintihan kami, rindu Nabi. Semua hamba-Mu sayangkannya, kami cinta kasih padanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
terpuji dalam dirinya, walau tak pernah bersua muka, namun kami tetap cinta. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kurniakanlah syafaatnya kepada kami. Semoga kita bersamanya kekal bahagia, akhirat sana.